أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan sebab syukur mudah-mudahan kita ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Perkara yang ingin disambung lagi iaitu masih lagi berkait dengan wasiat yang ketiga. Wasiat yang ketiga Syekh Abdul Qadir, iaitu memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Syekh Abdul Qadir telah memberikan kita satu pedoman macam mana caranya kita nak mohon pertolongan Allah. Setiap manusia ni memang ada saja hajat dia, ada keperluan, tak boleh nak lari. Bahawa itu adalah sifat asli bagi setiap makhluk Allah. Bukan saja manusia, bahkan setiap makhluk Allah itulah sifat utamanya, berhajat, bergantung kepada yang lain. Yang tidak berhajat, yang tidak bergantung kepada yang lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita yakini, bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Maha Kaya. Ya, kalau di dalam pengajian kitab pengajian sifat 20 tu, iaitu apa yang disebut sebagai qiyamuhu binafsi. Jadi qiyamuhu binafsi ini Allah Ta'ala yang Maha Kaya, yang tidak berhajat kepada yang lain, tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada pencipta, tidak berhajat kepada penolong, tidak berhajat kepada itu dan ini, tidak ada. Jadi yang Maha Kaya ni hanya satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intipati dari qiyamuhu binafsi. Jadi yang selain daripada Allah ini pasti ada keperluan, pergantungan, berhajat, bergantung pada yang lain. Paling tidak setiap makhluk ni bergantung, berhajat kepada pencipta ni, paling tidak. Dan bermacam-macam lagi lah kebergantungan kita ni. Kita bergantung, berhajat kepada bermacam-macam lah. Jadi setiap makhluk itulah ciri dia. Dan itulah yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Itu intipati. Wahai manusia, kamu ini fakir, yakni berhajat, bergantung
perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat setiap makhluk bergantung kepada Allah. Cuma kadang-kadang kita melupakan hakikatnya disebabkan kerana keperluan kita, hajat kita sentiasa dipenuhi oleh Allah. Dalam tempoh yang panjang kita lupa hakikatnya, sehingga kita rasa kitalah segala-galanya, sehingga kita kata semua milik kita. Tapi sekiranya itu semua adalah merupakan kelalaian, bukan keyakinan. Dari segi keyakinan, kita masih lagi meyakini bahawa Allah Ta'ala Maha Kaya. Kita ni berhajat, bergantung. Makhluk bersifat lemah, berhajat, bergantung kepada yang lain, bergantung kepada Allah. Itu keyakinan kita. Hak tu tak boleh nak kosek dah tu. Kalau rosak bahagian tu, rosak keyakinan kita. Kalau kita kata makhluk ini bersifat Maha Kaya, tak bergantung, tidak berhajat kepada yang lain, sudah berkongsi dengan Allah. Sedangkan yang bersifat qiyamuhu binafsi itu hanyalah Allah Ta'ala saja. Jadi dari segi akidahnya sudah jelas. Kita yakin Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak ada yang lain yang Maha Kaya selain Allah. Dan makhluk termasuk manusia ni memang fakir, berhajat, bergantung kepada Allah. Cuma yang saya sebut tadi tu bukan penyakit ingkar hakikat tu. Hakikat tu kalau kita seorang Muslim, kita tak ingkar, kita yakin perkara itu. Cuma penyakit yang mengenai kita ni penyakit ghaflah, lupa, tak ingat, galib. Jadi ghaflah, pengelalan. Jadi akibat kelalaian inilah yang menjadikan kita ini dihinggapi banyak penyakit-penyakit batin. Kita dihinggapi dengan penyakit hubbud dunia, gila duniawi, dan bermacam-macam lagi. Kerana lupa, bukan tak percaya. Hakikat itu sebagai Muslim kita akui, kita yakin. Cuma penyakit kita ni lupa. Oleh kerana kita, rezeki kita sentiasa ada, tak pernah kurang. Pitih kita tak pernah kurang, ada sama pitih, rezeki, pitih kita. Kesihatan kita memanjang, saya sekala je sakit. Jadi keperluan-keperluan kita ni bila sentiasa dipenuhi, dikurniakan Allah dan tempoh yang berpanjangan, menjadikan kita, ghalibnya menjadikan kita ni lupa hakikat asal kita. Hakikat asal kita ni tak ada milik satu benda pun. Hakikat asal kita ni tidak memiliki sesuatu pun, semuanya bergantung kepada Allah. Kewujudan diri kita, kelangsungan hidup kita, rezeki kita, kesihatan kita, keselamatan kita dan sebagainya itu semuanya kita bergantung, berhajat kepada yang lain, yakni berhajat kepada Allah. Tak ada satu benda pun yang menjadi milik mutlak kita. Tak ada satu benda. Jadi kita percaya, kita yakin. Tapi penyakit ghaflah itulah yang menjadikan kita lupa hakikat. Kerana keperluan kita tu sentiasa diberi oleh Allah, dipenuhi, tak pernah rasa sakit, tak pernah rasa susah, tak pernah tak ada kritik. Rezeki sentiasa ada. Sekali-kali lupa hakikat asal kita ni, tak ada satu pun yang kita milik, semuanya kita berhajat. Lupa. Jadi hakikat sebenarnya bahawa kita ni perlu. Maka Syekh Abdul Qadir daripada asas inilah, oleh kerana manusia ni ada kelemahan, kekurangan dan sentiasa berhajat, bergantung kepada yang lain, dan menghadapi kehidupan ni ada sajalah halangan-halangannya. Halangan-halangan itulah yang akan menyedarkan kita, mengembalikan kita kepada hakikat asal ni, bahawa kita ni bergantung kepada yang lain, berhajat, perlu kepada yang lain. Tiba-tiba mari sakit, makin naklah kepada obat. Berasalah nak ubat tu, nak cari doktor lah, nak cari obat lah.
Kemudian banyak hasrat-hasrat kita, keinginan kita kadang-kadang tidak kesampaian. Kita nak supaya berhasil mendapatkan sesuatu, tak boleh. Tapi kita sedarlah, rupanya kita ni perlu berhajat, bergantung. Jadi sekarang Syekh Abdul Qadir ajar kepada kita bagaimana caranya kita nak memohon hajat kita. Maka kesimpulan yang sudah dibuat secara ringkas, sebab kita nak tengok bahagian hujung dan kita ni dalam pasal ni, Syekh Abdul Qadir memulakan dia dengan, kalau kita ada hajat dan keperluan yang kita perlukan itu, langkah pertama yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir, berusaha sendiri dulu untuk memenuhi hajat kita. Jangan gantung orang lagi. Usaha dulu sendiri atas kemampuan yang diberikan, atas usaha yang diberikan tu cari dulu. Sekiranya tidak berhasil, baru minta bantuan daripada orang, dan itu tidak salah. Minta pertolongan dengan makhluk atas keyakinan yang betul tidak salah, dibolehkan. Tapi dengan syarat atas keyakinan yang betul. Maksudnya bila kita minta tolong dengan orang, kita tetap yakin bahawa penolong sebenarnya hanyalah Allah, pemberi sebenarnya hanyalah Allah. Makhluk ni sebagai sebab musabab saja yang diharuskan oleh syarak untuk kita guna dia. Jadi kalau kita faham itu, ada kefahaman itu, ada keyakinan itu, maka haruslah kita minta tolong dengan makhluk atas keyakinan itu. Sekiranya tidak berhasil juga, minta tolong orang pun tak berhasil juga, maka setelah itu barulah kita disuruh mohon pertolongan Allah. Maksudnya barulah kita balik kepada asal. Pekat awal tu kita guna sebab musabab dulu, diri kita, orang lain. Tapi bila tak nampak jalan juga, balik kepada asal, balik kepada penolong sebenar, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahapan manusia dalam meminta pertolongan Allah ni banyak tahapan. Ada peringkatnya dengan cara berdoa, solat hajat dan sebagainya. Tapi dalam tingkatan-tingkatan yang khusus yang diajar oleh Syekh Abdul Qadir ni, bila hajat kita tu perlu sangat, kita perlu sangat hajat kita tu, berhajat sangat. Kita ada hajat yang sangat penting, tapi sudah kita lalu semua cara-cara tadi, tidak berhasil juga. Maka cara terakhir yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara terakhir. Yang disebut sebagai berusaha asas kepada mendekatkan diri itu apa? Iaitu meningkatkan keyakinan. Bagaimana? Iaitu daripada keyakinan yang sedia ada, iaitu ilmu yakin yang sedia ada ni, ditingkatkan kepada ainul yakin, sehingga keyakinan kita itu menjadi lebih teguh, dan ditingkatkan lagi kalau boleh sampai kepada hakul yakin. Apa ciri utama ainul yakin ini? Ilmu yakin sekarang lah. Sekarang yang kita ada ni, kita yakin adanya Allah, kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, kita yakin yang ini bersifat kudrat, kita yakin Allah Ta'ala dialah yang menentukan segala-galanya, bersifat iradah. Kita yakin Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, bersifat ilmu. Kita yakin Allah Ta'ala telah mentakdirkan segala urusan makhluknya, qada dan qadar. Kita yakin. Dan kita yakin bahawa makhluk ini tidak mampu meninggalkan apa-apa kesan pun kecuali dengan izin Allah. Makhluk ini hanya sebab musabab kepada kejadian. Makhluk ini menjadi sebab musabab dan tidak meninggalkan apa-apa kesan pun. Kita percaya benda ni, kita faham benda ni, kita yakin benda ni. Baik. Jadi sekarang kedudukan kita, ilmu yakin, bagaimana cirinya? Kita yakin bahawa Allah Ta'ala lah segala-galanya. Makhluk ni tak boleh nak buat apa-apa, hanya sebab musabab saja. Tapi kelakuan orang yang ilmu yakin ini, kecenderungan hati kita tu lebih berat kepada usaha kita tu. Tu keadaan kita ilmu yakin.
Dan jangan anggap ini bahawa akidah kita rosak. Bukan. Tidak. Tapi pautan hati kita ni lebih kuat kepada makhluk dalam keadaan kita tetap yakin. Contohnya, yang melangsungkan kehidupan kita ni rezeki, makan minum. Itulah yang memberikan survival kehidupan kita, kelangsungan hidup kita. Dan itu urusan Allah semata-mata, kita yakin. Tapi sebab kepada makan minum kita ni banyak, yang menjadikan kita boleh makan, boleh minum ni banyak. Sebab-sebab dia tu. Sama ada kita pergi tanam beras, pergi tanam padi, puasai-puasai jadi nasi, pergi mengair ikan jadi lauk makanan untuk kita, cari makanan-makanan di tempatnya tu, atau beli dengan orang, mitok dengan orang. Itu sebab apa? Sebab makanan tu sampai kita. Tapi kita yakin bahawa rezeki ni tak akan sampai kalau tidak dengan kehendak Allah. Itu i'tikad kita. Jelas. Tapi hati perut kita ni, kecenderungan kita ni, sekalipun kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa dalam perkara ni, tapi pautan kita ni terhadap sebab tu tinggi lagi. Itu dia. Dan ini tidak salah. Inilah yang dikatakan ilmu yakin. Kita tetap yakin kerana dalil menunjukkan memang Allah Ta'ala tu ada dan Dia Maha Kuasa. Dialah yang menentukan segala-galanya. Dalil jelas. Kita tak ragu dengan dalil-dalil yang kita mengaji. Tapi pautan hati kita ni banyak paut pada sebab. Macam mana keadaan? Dan contoh tadi tu, sekalipun kita yakin Allah lah yang Maha memberi rezeki, semua yang tadi tu menjadi sebab dia saja. Kita pergi cari, kita minta dengan orang, ataupun kita beli dengan orang beri kita, itu sebab dia. Tapi dalam keadaan ilmu yakin ini, sekalipun kita yakin Allah Ta'ala lah yang hakikat sebenar memberi rezeki, tapi kita ni banyak paut pada sebab musabab. Bila sebab musabab ni tak ada, kita usuh hati, bimbang, pergi cari tak ada, nak beli tak ada, nak minta dengan orang tak ada makanan, butuh makanan. Kita akan gelabah, susah hati. Itu tanda bahawa kita lebih cenderung pada sebab. Tapi keadaan ini tidak membatalkan iman kita, kerana tetap kita yakin dan percaya memberi rezeki itu urusan Allah dengan dalil yang ada ni. Cuma hati kita ni banyak paut, tak ada rasa susah hati sikit, tapi tetap yakin kalau Allah Ta'ala nak beri boleh juga. Tapi hati kita ni banyak paut situ. Itu dia ilmu yakin. Maka Syekh Abdul Qadir dia kata, salah satu cara untuk mendapat pertolongan Allah ni, tingkatkan keyakinan itu. Daripada ilmu yakin menjadi ainul yakin. Bagaimana ainul yakin? Iaitu apabila kepercayaan kepada Allah tu lebih kuat, hati kita ni, kecenderungan hati kita kepada Allah ni lebih teguh, lebih kuat, lebih cenderung berbanding sebab ni. Dalam contoh tadi tu, bila kita yakin Allah Ta'ala yang memberi rezeki, dan kita tahu segala perkara tadi menjadi sebab dia, bahawa kita tingkatkan keyakinan dengan cara-cara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir ni, yang akan didetailkan nanti pada bab-babnya tu, dengan cara kaedah yang bermacam-macam tu, sehingga iman kita menjadi lebih teguh, sehingga keyakinan kita kepada Allah tu lebih kita percayai daripada sebab. Maksudnya bila sebab musabab ni tak ada, kita tak rasa apa. Sebab apa? Kerana kecenderungan hati kita ni lebih kuat kepada kekuasaan Allah berbanding sebab musabab. Itu keadaan ainul yakin. Itu je beza. Jadi kalau kita ilmu yakin, pada pautan hati kita ni kepada sebab tu lebih tinggi daripada keyakinan kita kepada Allah. Tapi keyakinan tetap ada. Pada waktu seseorang itu dikurniakan ainul yakin, keyakinan kepada Allah ni lebih tinggi, lebih kuat, lebih dipercayai daripada sebab musabab. Jadi pada waktu seseorang itu berada pada ilmu yakin, apabila sumber makanan ni tak ada, dia rasa takut, susah hati, gelisah, mati dah kali ni. Tapi dalam hati dia tetap ada keyakinan, tak akan mati kita kalau tidak dengan izin Allah, tak akan dapat rezeki kita kalau tidak dengan dikurniakan Allah. Tapi kita susah hati bila tak ada.
Itu ihwal ilmu yakin. Kita semua lah hari ni. Tapi bila Allah Ta'ala tingkatkan iman pada ilmu yakin, sikap kita lain sikit. Bila sumber makanan ni tak ada, kita tidak susah hati, kita tak gelisah. Kerana kecenderungan hati, pautan hati kita tu kepada Allah lebih kita percayai, lebih kuat berbanding pautan kita dengan sebab musabab. Itu beza. Itu maksud tingkatkan keyakinan. Dan keyakinan yang lebih tinggi yang dinamakan hakul yakin, apabila manusia tak pandang langsung dah kepada sebab musabab, hanya memandang Allah. Itu kata Syekh Abdul Qadir, salah satu cara nak mendapat pertolongan Allah dengan meningkatkan keyakinan ini. Meningkatkan keyakinan. Baik. Pernah berlaku dikisahkan, ni kisah orang dulu kala. Kisah orang dulu kala. Bagaimana dia nak melihat Allah Ta'ala menolong dari segi pertolongan dan dari segi keyakinan dia. Jadi diceritakanlah di dalam sesetengah kitab oleh ulama-ulama dahulu kala kisah seseorang yang tidak dijelaskan, disebut secara detail tokoh berkenaan kerana sebab-sebab tertentu, tapi diceritakan ceritanya saja. Dan kitab-kitab lama setengahnya ada sebut kisah ni. Kisah seseorang yang dia nak tengok atas keyakinan bila Allah Ta'ala menyatakan ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata pun, yakni tidak ada mana-mana kehidupan pun atas dunia ni kecuali menjadi jaminan Allah rezekinya tu. Jaminan Allah. Jadi dia nak dapat, nak tengok kenyataan ni. Lalu dia buat macam ni. Dia pergi kepada pasir tempat tak ada orang. Tempat tak ada orang ni tempat yang jauh daripada sumber rezeki lah. Aku nak tengok ada tak rezeki aku sini. Tengok ada tak rezeki aku, kerana jaminan tadi ada tak. Dia pergi ke padang pasir tempat tak ada orang, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada binatang apa-apa, orang pun tak ada. Pergi nak tengok ada tak rezeki aku sini. Jadi bila dia duduk situ tengok lama tu, tiba-tiba dia nampaklah satu kumpulan orang. Kalau kita tengok kafilah dagang lah, maksudnya sekelompok orang, ada kenderaan, ada orang pedagang-pedagang lalu kepada masa. Dia duduk tempat tak ada orang dah. Nak tengok ada tak rezeki aku sini. Lalu dia tengok tiba-tiba nampak sekumpulan orang sedang dalam perjalanan. Okey, pergi duduk. Kemudian orang tu menghala ke arah dia. Lalu orang tu nak tuju tu menghala ke dia. Maksudkan lalu jumpa dia lagi. Dan memang ke arah itu pun dia datang. Mereka ni datang. Pergi bawa mari dekat. Kau dekat. Jumpa aku orang ni kan. Jadi bila sampai si tengok orang ni semakin dekat dengan dia, dia pun berpura-pura pesang. Berpura-pura pesang supaya jangan orang nampak. Kalau tengok ada orang, mungkin orangnya kata kau mau nak pergi mana, mau lapar mari sini makan sini. Sekarang bila tengok gitu, dia berpura-pura pesang dengan harap maksudnya biar orang tak tahulah. Jadi kafilah dagang mari dekat dia, nampak dia tengok, nampak dia. Dia kata ada orang ni, kita pergi tengok dia ni hidup ke tak. Mereka pun berhenti dan pergi ke tempat orang tu dan tengok cek hidup. Kita tahulah orang hidup mana. Orang hidup orang mati, lepas ni jalan lagi, hidup lagi ni, dia kata. Padahal kawan ni buat senyap gitu je, hidup lagi. Kemudian mereka pun bercakap. Dia kata orang ni barangkali kelaparan. Barangkali kelaparan dia ni. Kita tak boleh biarkan dia ni mati dia lagi. Kita kena cari makanan, kena beri makan ke dia. Dia kelaparan. Kawan ni dengar kot telinga. Sebab dia hidup. Jadi dia pun, kalau dagang dia pun cari makanan. Mereka bawa lah makanan. Adalah bersama mereka ni bawa makanan.
Tujuan untuk beri makan kepada orang yang dianggap sebagai kelaparan dan pingsan. Bila nak beri makan, nak sumbat dalam mulut dia ni, dia tutup mulut kemah kemih. Dia tutup mulut dosa. tak boleh terima makanan ni, dia tutup. Tapi kabilah dagang ni kata, kalau kita lock dia mati dia ni. Apa-apa hal pun kena beri makan juga ke dia. Lalu ambil satu benda tu, tuai mulut dia tu. Tuai mulut sumbat, masuklah. Baru dia yakin, baru aku yakin. Kalau ada rezeki aku sampai ke mana-mana. Ada rezeki aku, ke mana-mana pun akan sampai ke aku. Itu dia. Jadi itu salah satu bentuk keyakinan yang dia dapat. Tapi Syekh Abdul Qadir dah ajar cara itu. Syekh Abdul ajar cara lain. Cara menyucikan batin sehingga iman meningkat. Tapi keyakinan itu yang dikenali. Maksud keyakinan yang tidak diragukan sedikit pun. Bukan berarti kita ragu. Cuma keyakinan kita tak kuat. Jangan sebut istilah ragu. Kalau iman ini, bila dia ragu, dia rosak. Sekarang ni bukan ragu. Kerana kita mengaji akidah ni, paling kurang sekali kena ada yakin. Kurang daripada itu, ragu sikit, atau banyak sikit lagi, bawah daripada yakin ni, tak pakai dalam bab iman. Dalam bab fiqh boleh ambil kira lagi. Yakin. Kurang daripada yakin, sama jadi syok ke 50-50, atau zon, berat kau yakin, tapi ada juga tak yakin sikit itu. Ataupun waham, waktu tu banyak dok yakin, dok yakin. Tiga-tiga ni tak pakai berlaku dalam bab akidah. Kena ada yakin, yakni ilmu yakin. Jadi yang berlaku pada kita ni bukan tak yakin, lemah keyakinan. Jangan sebut dia sebagai ragu. Dia sebut ragu ni kalau mengaji akidah batal akidah. Tidak, lemah keyakinan. Yakin dia tak yakin, kita percaya. Sebab apa percaya? Kan ada dalil dalam Al-Quran, akal pun mengesahkan. Cuma keyakinan kita yang lemah. Jadi Syekh Abdul Qadir sekarang di penghujung pesan dia ni menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang iman dia sudah meningkat kepada hakul yakin. Jadi kita ni mungkin bukan bahagian kita lah, cuma kita nak tahu selok-belok sikit-sikit supaya kita faham. Kalau kita tak sampai situ pun paling tidak kita dah ada gambaran bagaimana golongan yang orang yang Allah Ta'ala angkat dia ke darjah tu. Tidak boleh kita pun tak apalah, paling tidak kita ada sedikit kefahaman tentang mereka ni. Baik, kata Syekh Abdul Qadir sebagai sambungan daripada kuliah yang lalu, golongan ni tak akan mendengar kecuali hanya dari Allah. Apa arti mereka tidak mendengar kecuali hanya dari Allah? Maksud yang sesuai untuk kita faham di sini, iaitu dia ni pertama sekali dia tidak dengar, dia tak nak dengar kecuali benda-benda yang baik saja, yang muafakat dengan kehendak Allah. Maksudnya benda-benda yang bercanggah dengan syarak dia tak rasa nak dengar. Dia hanya nak dengar benda-benda yang baik, benda-benda yang diharuskan oleh syarak. Itu makna mudahlah. Makna mudah tidak mendengar kecuali hanya dari Allah. Tapi dia ada makna yang khusus sikit. Makna yang khusus sikit ini bagi ahli makrifat lah. Tapi pahaman mudah dia, kefahaman mudahnya bagi orang sampai darjah ni dia tidak mendengar suatu suara pun, melainkan dilihatnya semua suara itu datang daripada Allah yang menggerakkan makhluk-makhluk ini untuk menyatakan hasratnya menerusi bahasa mereka. Maksudnya bila dia dengar burung bunyi itu, dia tahu ini gerak daripada Allah, sehingga burung tu dapat menyampaikan maksud dia dengan bahasa dia. Bila tengok orang bercakap, dia tahu hakikat sebenarnya semua itu datang dari geraknya daripada Allah, sehingga manusia itu dapat bercakap, menyatakan hasrat, memberitahu itu dan ini. Ini makna yang lebih khusus sikit lah. Kita ni tengok secara zahir sudahlah dulu, iaitu bahawa orang sampai darjah ni dia hanya nak dengar sesuatu yang baik saja, yang datang dari Allah yang baik. Yang ni dengan arti apa yang diharuskan oleh syarak, dengar nasihat yang baik, dengar pengajaran, dengar bacaan ayat Al-Quran,
dengar apa yang baik yang diharuskan syarak. Jadi orang berdarjah ni antara kriterianya hak tu. Dan makna yang khusus tadi tu kita tak nak pergi jauh lah. Baik, jika mendapat sesuatu, orang macam ni kalau dia mendapat sesuatu pemberian kurniaan Allah ke, dia dapat, apa sikap dia? Menyenangkan atau menyedihkan? Tak kira. Sesuatu yang dia dapat tu sama ada sesuai dengan kehendak dia atau tidak sesuai, sama ada menyenangkan dia atau menyedihkan dia. Bila berlaku pada dia, sikapnya macam mana? Dia yakini semata kerana Allah berlaku, dia yakini semua tu mari daripada Allah, dengan hati-hatinya senang. Standard kita lain. Standard kita ni, bila sesuatu yang berlaku itu sesuai dengan kemahuan kita, kita rasa suka hatilah. Kita nak sihat, boleh sihat, suka hatilah. Kita nak untung, boleh untung, suka hatilah. Itu standard manusia. Tapi bila berlaku benda-benda yang tidak menyenangkan kita, mungkin kita susah hati. Kita nak sihat, tiba-tiba sakit. Kita nak untung, tiba-tiba rugi. Kita nak selamat, tiba-tiba berlaku kemalangan. Jadi kita tidak senang. Itu standard kita. Tapi golongan yang khusus ni, yang ainul yakin dah hakul yakin ni, apabila berlaku pada mereka ni, sama ada menyenangkan atau tidak, dia pandang semua itu datang daripada Allah. Yang ni berlaku dengan kehendak Allah, berlaku dengan kekuasaan Allah, berlaku telah ditakdirkan oleh Allah, dan dia rasa senang semua. Yang menyenangkan ke atau yang tidak menyenangkan, pada dia senang berlaku. Senang tak ada siapa, senang tak ada siapa, itu ditakdirkan oleh Allah, itu adalah kerja Allah, itu adalah perbuatan Allah. Jadi beza kita situ. Cuma kadang-kadang ada kita yang berat lagi pun tu. Bila berlaku yang perkara yang tidak menyenangkan, dia susah hati, tu standard lah. Tapi bila berlaku tidak menyenangkan pun tak puas hati juga. Oh, tu berat benar. Padahal benda tu molek dah senada, tak puas hati lagi. Pak susah, apatah lagi. Ni tak tahu standard apa. Jadi yang dikatakan orang arif tadi tu, bila berlaku perkara yang menyenangkan atau tidak, dia boleh terima dengan senang. Sebab apa? Kerana dia pandang ini kerja Allah, ini urusan dia, ini perbuatan dia. Jadi bila pandang kerja Allah, dia tak pandang lah senang susah ke. Memang dia nak, dia maha kuasa, dia nak gitu. Nak kata apa? Itu pandangan arif. Jika mendengar sesuatu, yang didengar adalah firman Allah melalui ilmunya. Ini sudah saya jelaskan dulu, bahawa terjemahan di sini ada yang kurang tepat sikit. Nanti saya akan tengok balik kata kalam Arab dia tu. Kerana terjemahan di sini saya dah banding dengan versi yang lain, terutama versi Arab dia tu ada benda yang tidak tepat. Nanti saya akan jelaskan balik. Baik, ia akan mendapatkan karunia-Nya dan mendapatkan keberuntungan kerana mampu mendekatkan diri kepada-Nya. Baik, orang ni dia mendapat kurnia Allah, dia mendapat keuntungan. Sebab apa? Sebab apa dia rasa dia mendapat kurnia Allah dan dia rasa beruntung? Sebab dia berjaya mendekatkan diri kepada Allah. Dia berhasil, dia berjaya nak dekatkan dirinya, nak meningkatkan keyakinan dia itu. Jadi dia mendapat keuntungan lah, mendapat kebahagiaan lah. Kerana hasrat dia tu, niat dia tu, kemauan dia tu tercapai, iaitu nak mendekatkan diri kepada Allah. Ataupun dengan maksud bila dia berjaya mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan tahap keyakinan dia tu, dia akan jadi orang yang berjaya. Maksudnya bila dia dapat benda tu dia dikira sebagai orang yang mendapat kurnia Allah. Bila dia dapat benda tadi tu, dia dikira sebagai orang yang beruntung, orang yang berhasil. Kita mungkin benda ni bukan keutamaan kita. Kita sebagai manusia ni mungkin banyak
hasrat ajak-ajak kita. Ada orang hasrat dia nak jadi kaya, tak apalah, asalkan muafakat dengan syarak, tak berlawan dengan syarak. Ada orang hasrat dia nak jadi alim ulama, ada hasrat orang nak macam-macam lah hasrat manusia ni. Tapi tak banyak orang yang hasratnya tu nak jadikan keyakinan dia tu kuat terhadap Allah, nak jadikan dirinya itu dekat dengan Allah. Tak ramai orang yang cenderung tinggi situ. Tapi kalau ada orang dapat benda tu, pertama sekali dia sudah mendapat kurniaan Allah. Yang kedua, dia sudah berjaya, dia sudah berhasil, dia sudah beruntung dan dapat kurniaan tu. Baik, ia menjadi mulia, redha atas segala yang dijumpainya. Yakni orang yang mendapat kurniaan ini, dia akan mendapat kemuliaan. Mulia dunia, mulia di akhirat. Di akhirat sudah tentu mulia lah. Sebab Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, orang yang paling tinggi darjat takwa dia di akhirat. Di dunia pun kadang-kadang diperlihatkan, kadang-kadang ditunjukkan kemuliaan dia tu. Cuma ada kalanya dia teruji seketika, tapi bila sampai masa Allah Ta'ala akan zahirkan kemuliaan dia. Dan redha atas segala yang dijumpainya, yakni segala apa yang dia hadapi, segala apa yang berlaku atas dirinya itu, dia ni ada satu sifat yang dia makan redha. Redha ni senang. Dan benda ni bukan murah ni. Berlaku apa-apa, hatinya senang hati. Tak mudah ni. Nak beli tak boleh ni. Tak ada harga nak beli barang ni. Nak beli barang, orang yang dapat rasa senang. Apa-apa yang berlaku, terutamanya yang menyusahkan, tapi dia rasa senang hati. Tak mudah nak jadi gini ni. Dan kalau orang nak beli pun tak boleh ni, tak ada harga nak beli. Nak pitih, dilayang, tak ada pitih nak bayar ni. Maksudnya benda yang bukan mudah dihasilkan. Tapi kalau seseorang tu dikurniakan macam ni, dia sudah mendapat satu nikmat Allah yang sangat besar. Tak, kita kadang-kadang waliknya bila kita menghadapi kesusahan, kita akan menipan dia serabulah itulah. Mulalah serba tak kena lah. Standard kita tak tenang lah, bawa diri lah macam-macam. Lari situ lah, lari sini lah. Manusia gitu lah. Tapi yang dapat berlaku apa saja pun dia boleh redha, jarang. Sebenarnya hak tu lah kebahagiaan, ketenteraman sebenarnya. Baik, ia merasa puas atas segala yang menimpanya. Dia rasa senang hati atas apa yang berlaku atas diri ini. Pada waktu dia sihat ke, atau dia sakit ke, dia rasa puas hati, senang, gembira. Apa payah nak jadi. Sebab tu orang sebut-sebut wali ni orang gila. Bukan gila sungguh, bukan gila makan makanan basi orang tu, ataupun pakai seluar tak tutup aurat tu. Bukan macam itu, bukan gila macam itu. Gila ni gila macam ni. Orang lain sedih lah ke, menghadapi kepayahan, dia malah ada suka, suka, senang. Orang lain sabuk perut menghadapi kesukaran, kesedihan, takut dan sebagainya, dia tak ada apa-apa. Tu gila tu, orang gila. Sebab apa? Orang tak macam tu, dia gila. Kita bekalan makanan tak, bekalan mahal, susah hati belaka, dia tak ada apa-apa. Orang datang memang kata gila mu ni. Orang lain susah belaka, mula-mula ada. Itu maksud orang wali ni gila. Bukan gila, gila sungguh. Watak dia tu lain daripada watak orang ramai. Kita bila susah kau, mulut kita banyak menyumpah lah, itu lain. Dia tak, alhamdulillah, gila. Memang orang kata gila dia. Kita nak marah, bahasa kita tahu saja. Dia nak alhamdulillah. Nak kata apa? Jadi kalau kita ukur kata, ni memang tak betul dah ni. Tapi itu maksud gila. Dan tersebut bukan gila seperti yang kita bayangkan, tak pakai baju, tak pakai seluar dan sebagainya. Bukan seperti itu. Baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, yang perkara yang
perkara yang baik, kenikmatan, kesenangan, itu lebih-lebih lagi. Tapi yang menyusahkan, yang menyedihkan pun dia rasa senang hati. Dan ini benda yang payah. Dan sesiapa yang dapat benda ni, hendaklah disyukur. Ini 1000 rahmat. 1000 rahmat telah dikurniakan kepada dia. Baik, akhirnya orang jenis ni ia rindu selalu kepada Allah. Maksudnya hatinya kuat ingatannya kepada Allah. Dan itu akan nampak pada gerakan hidup dia lah. Apa-apa yang mendatangkan redha Allah tu, dia mendahului, dia cenderung situ. Sebab apa? Tarikan hati itu kepada Allah tu tinggi. Itu masuk rindu tu. Rindu tarikan tu tinggi. Kesukaan, kemahuan dia kepada Allah tu tinggi. Ingin terus memuji dan berzikir. Orang jenis ni bila dia buat, tidak rasa letih. Tidak rasa, apatah lagi terasa terbeban, tak ada. Letih pun kadang-kadang tak terasa. Sebab tu kita rasa pelik. Macam mana kita nak bayangkan Imam Syafi'i mengkhatam Quran sekali sehari? Dia buat mana? Dah tidak tidur, tidak makan nasi, tidak cakap dengan orang. Tapi di bulan Ramadan 2 kali sehari dia khatam Quran. Dia buat guana. Guana-guana tu tidak ada soal lah. Itu ada hal yang lain. Tapi nak kabarnya dia boleh buat semua tu mana kau kita ke Allah. Wah, semua. Nak kata bahasa kita lah. Guana yang dia boleh buat setiap tahun gitu. Setiap hari khatam Al-Quran. Bulan Ramadan 2 kali sehari berterusan tu dia boleh buat gitu kan? Tidak lain kecuali inilah. Kerana tarikan hatinya kuat, sehingga sesuatu yang orang rasa terbeban, dia tak rasa terbeban. Sehingga sesuatu yang menjemukan orang, dia tak jemu. Ini sebab dia. Saya sebut benda tu bukan saya suruh orang tiru membetul-tuli. Ada orang kadang-kadang dia baca kitab-kitab alim ulama, orang soleh ini, dia salah sipir. Dia kata nak jadi soleh ni kena buat gini. Dia tembang buat gitu kok. Dah buat kerja buat kok susah. Tembang nak Imam Syafi'i sekali sehari. Nak baca kok sekali sehari. Baca tak dah habis. Tapi tembang juga. Ini pedoman untuk kita faham. Cara beramal, kaedah beramal itu sipir lain. Sipir. Sikit lagi nak habis. Baik, segala sesuatu dalam hidupnya tertumpu kepada Allah semata-mata. Hidup dia ni apa-apa hal pun dia akan balik kepada Allah. Apa-apa yang berlaku semuanya dapat nikmat alhamdulillah. Bila berlaku perkara yang menunjuk Allahu Akbar. Berlaku apa-apa saja subhanallah. Dia tak kali-kali dia akan balik situ. Dia tengok apa-apa yang berlaku pun semuanya tu akan mengingatkan dia kepada ini ehwal mereka, kadang mereka ni. Ia mendapatkan nur dari Allah. Dia mendapat nur hidayah, petunjuk daripada Allah. Baik, kerana ilmu Allah sendiri itu sendiri, yakni dia mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala dengan kurnia Allah semata-mata. Dengan kurnia Allah semata-mata. Di sini ada terjemahan yang kurang tepat sikit dengan bahasa Arab asal dia tu. Tapi saya cuba memahamkan bahasa mudah. Orang ini dia mendapat nur hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata kurnia Allah. Dia berusaha, adalah tahap usaha dia tu. Tapi nak jadi gini ni, dia tak akan berlaku gini ni, tak akan jadi ini kecuali mendapat kurnia. Maksudnya dengan tangga usaha saja mungkin tak ada apa-apa. Dia usaha sekadar yang dia boleh buat, lebih daripada tu kurnia. Ia dimuliakan kerana ilmu Allah juga. Dia dimuliakan juga kerana Allah muliakan dia, dan itu ada pada ilmunya, sabit pada ilmu. Maksudnya orang-orang jenis ni dia mendapat kemuliaan pertama sekali itu berlaku dengan kurnia Allah dan kehendak Allah. Dan masa yang sama apa yang berlaku tu sebenarnya itulah yang sudah termaklum dalam ilmu Allah. Benda tu ada dalam ilmu yang berlaku. Dengan begitu senantiasa puji dan syukur tercurahkan kepada Allah yang Maha Kuasa saja. Sebab itu orang jenis ini sentiasa dia memuji Allah dan bersyukur kepadanya dengan cara yang berbeza-beza. Kadang-kadang dengan lisan tersebut, tapi kadang tak sebut lisan, tapi hatinya tetap bersyukur kepada Allah
memuji Allah itu tidak putus di dalam hatinya. Cuma lisannya kadang-kadang lebih, kadang-kadang tak. Perbuatannya itu menjadi terjemahan. Apa-apa yang dia buat itu dalam rangka dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa kelakuan orang yang mencapai darjat ilmu ainul yakin dan hakul yakin. Nanti perinciannya nanti akan saya jelaskan secara detail sikit lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Sekianlah saja dulu. Aku luka bihadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.